السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Kita tengok kita berhenti di mana tuan-tuan? Ustaz Sahak sihat? Ustaz Sahak ada no? Sihat dah? Sihat no? Suatu lagi Ustaz apa? Fahim? Sihat kan no? Oh, kurang sikit nah. Baik. Kita tengok tuan-tuan, kita berhenti di mana? Di muka surat 57. Kalau saya lah Rumi muka surat 57. Sentiasalah rasakan maut. Di situ lah. Baik. Kita masih lagi di bawah tajuk dia, bahaya panjang harapan. So dia di dunia ni banyak sangat harapan ataupun angan-angan. Harapan tu bagus, rojak ni lebih tepatnya angan-angan lah. Kita banyak berangan tuan-tuan. Baik, jadi kita tengok sambungan dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, sentiasalah rasakan maut berada di sampingmu. Maksudnya kita rasa mati ni dekat dengan kita. Rasakan mati tu dekat. Dan saya sebut kat tuan-tuan, antara benda yang boleh merubah kita adalah bila kita ingat mati. Daripada kita tiap hari ingat mati. Sampai hatta orang yang bukan Islam sekalipun, dia ambil pelajaran. Saya ingat Steve Jobs kan, yang buat Apple tu, dia ingat mati. Rajin dia ingat mati. Sebab apa dia ingat? Kalau dia mati, bila mati je habis semua. Betul tak? Mati habis semua. Kalau kita kat dunia ni kita sedih, kita hilang sesuatu kan, meniaga rugi ke, kena potong kaki kecil manis ke, mata buta sebelah, kita sedih. Tapi kalau mati, semua habis. Betul tak? Mata ke, buah pinggang ke, jantung, semua jadi tanah tuan-tuan. Harta yang ada bagi kat orang. Bini kita boleh jadi dia menikah dengan orang lain. Mati habis semua. Sebab tu tuan-tuan ingat mati. Sebab kita mati ni dia akan datang dalam keadaan kita tak tahu. Kita tak tahu, kita tak sangka tuan-tuan. Sebab tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi sebut, aqrabu ghaibin yuntazar. Maut itu adalah sedekat-dekat perkara ghaib yang ditunggu. Perkara ghaib, mati paling dekat. Pasal bila kita mati, semua benda yang kita tak nampak, kita nampak. Semua benda yang kita tak nampak, kita nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya macam umur 30-an, kadang-kadang duduk di kampung saya lama di Alok Bongsu tu, ramai orang tua-tua yang saya kenal meninggal dah tuan-tuan. Yang ni dah meninggal, yang tu dah meninggal, ramai yang meninggal tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun tak perasan, meninggal dah dia. Tuan-tuan, mati tu dia akan datang. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan. Nanti jangan kita mati dalam keadaan kita tak bersedia tuan-tuan. Bila kita mati, segala benda kita tengok. Yang paling takutnya bila kita mati ni, waktu roh kena cabut tu, dia akan datang segala bayangan tuan-tuan. Kalau kita banyak-banyak buat dosa, masa nak mati tu dia akan nampak dosa-dosa yang dia buat. Masa ni dia sedih. Kalau dia banyak buat baik, masa dia nak mati, dia nampak banyak amal kebaikan dia. Panggil khuyul, mutakhayyalah, bayangan-bayangan yang mengganggu fikiran dia masa nak mati tu. Baik, sebab tu Nabi SAW ingatkan. Nabi kata,
kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ini susah tuan-tuan. Saya sampai hari ni masih berusaha tuan-tuan, seperti mana Nabi sebut tu. Mana dia apa? Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing ni maksud dia jangan kita rasa dunia ni dah tempat kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu ni orang yang macam kita pergi luar negara, kita tak rasa kita ni orang Korea kalau kita pergi Korea. Kita pergi ke Amerika, kita tak rasa kita orang Amerika. Kita tahu kita orang asing. Lain, kita orang luar tuan-tuan, ajnabi. Jadi tuan-tuan, rasakanlah kita di dunia ni selagi mana kita hidup, yang ni bukan tempat kita. Tuan-tuan boleh cek itu yang Nabi pesan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasakan kat dunia ni kita asing di sini. Sebab kita bukan berasal di sini, kita berasal di syurga. Ayah kita Adam alaihi salam diturun ke dunia kan. Sana tempat kita tuan-tuan, yang sebenarnya syurga. Sebab tu kena lahirkan dalam hati kita ni kita orang yang asing di sini tuan-tuan. Kemudian kata Nabi SAW, awabiru sabil. Kalau tak boleh nak rasakan diri ni seperti orang asing di dunia ni, bukan tempat kita di akhirat, kita jadikanlah kita seperti orang yang lalu di jalan. Macam kita nak pergi Kuala Lumpur, kita berhenti saat di R&R Tapah kan. Kita tak bercadang pun nak buat rumah beranak pinak di R&R tu. Pasal kita duduk saat tempat tuju kita Kuala Lumpur. Ataupun tuan-tuan nak pergi ke Mekah kan, berhenti saat di Qatar ke, berhenti saat ke. Kita tak berasa pun nak beranak pinak duduk selama-lama, tak. Tempat kita nak pergi Masjidil Haram tu. Kita kat dunia ni yang kita nak pergi, bukan dunia ni tujuan kita tuan-tuan. Bukan. Tujuan kita akhirat sana tuan-tuan. Akhirat sana tujuan, bukan dunia tuan-tuan. Dunia ni bila-bila masa pun dia boleh habis dalam keadaan kita tak sangka. Tak sangka tiba-tiba habis. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, banyak orang yang kita tengok. Saya jumpa apa kes tuan-tuan. Orang yang beli rumah baru sekali bayar dia pun mati. Baru sekali bayar. Ada di Bandar Baru, ada di Selama, ada yang saya jumpa lah. Baru bayar sekali, tapi bini dia seronok lah. Sebab rumah tu buah nama bini dia. Dia baru bayar sekali, jadi dia dapat free lah kat bini dia. Satu di Kedah saya jumpa macam tu. Satu lagi di Selama Kedah, di Bandar Baru Kedah, baru bekas tentera, kapten. Baru bencin je. Baru bencin sekali bayar, dia pun meninggal, bini dia dapat rumah tu. Yang kedua saya jumpa doktor di Selama. Doktor, orang berubat orang. Sihat dia. Baru bayar sekali je taman dia tu. Kena buah pinggang kronik, mati. Baru bayar sekali. Dapat kat bini dia rumah. Di cikgu seorang tuan-tuan, di Jalan Terusan. Di mana? Di Titi Serong. Buat rumah cantik. Pencen kan, dapat duit gratuity kan, banyak, ratus ribu dapat. Di tanah buat rumah lawa-lawa. Cantik rumah dia. Rumah dia pun siap, dia tak ada masuk, dia mati tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia macam tu. Kadang-kadang kita berada di puncak tuan-tuan, tapi tuan-tuan pernah pergi Bagan Serai tak? Tuan-tuan tengok tepi kedai lesung tu. Kedai lesung kan. Ada kedai gunting rambut tutup dah. Lepas tu kedai perubatan Islam tu. Tip Nabawi, pasal tak? Ada pasal tak? Lesung, tahu lesung? Kedai lesung tu yang jual, di kedai tu lesung, minyak lesung tu. Kedai yang jual produk-produk Melayu ni tuan-tuan. Kat bandar Bagan Serai tu, kat pasar Bagan Serai tu. Lesung yang jual, kedai dia besar ni tuan-tuan, banyak produk-produk Muslim lah di situ. Tepi dia kedai gunting rambut, tutup lama dah kedai gunting rambut tu. Tepi tu dia tulis kedai Tip Nabawi, perubatan Nabi, Ustaz Rabani, kawan saya tuan-tuan. Mati dah tuan-tuan, muda lagi mati. Kecil manis tak ada, jantung tak ada, apa pun tak ada, umur baru 30-an. Mati. Saya terkejut tuan-tuan, dia mati. Dia dah buat bisnes dia jadi tuan-tuan. Orang yang buat perubatan Islam ni antara orang yang banyak duit tuan-tuan. Perubatan Islam ni pandai. Kalau dia ambil ijazah banyak, dia pandai berubat. Pandai berubat lah, sebab dia lain tuan-tuan. Ada orang dia jampi jadi tuan-tuan, walaupun ayat sama. Dia jampi, jin lari tuan-tuan. Ada orang dia jampi, jin tu tak lari, jin tu gelak tuan-tuan. Dia ikut orang tuan-tuan. Jadi kawan saya ni buat perubatan Islam jadi. Agak jadilah tuan-tuan, dia berniaga tuan-tuan, tengok dia jual macam-macam ayat bidara dan sebagainya. Dia mati pasal apa? Lepas cucuk Covid, dos yang kedua. Lepas cucuk Covid, dos yang kedua, kena serangan kuman di buah pinggang, paru-paru, dan dia mati.
Dia bukan salah vaksin tu. Sebab vaksin tu dia kena Pfizer lah. Dia kena simpan negatif 70. Kadang-kadang dia pun punya peti air dia tu yang kena simpan negatif 70 tu kadang-kadang mungkin rosak. Mungkin dia tak sampai sejuk tu. Jadi rosak tuan-tuan. Vaksin Pfizer tu rosak. Bila dia rosak, tuan-tuan tahu vaksin ni dia asalnya dalam dia apa? Kuman yang dilemahkan. Tahu kan? Kuman yang dilemahkan untuk beri maklumat kepada badan kita lawan nanti. Bila dia rosak, dia jadi bahaya, dia jadi kuman yang berbahaya. Ramai tuan-tuan yang bukanlah ramai sangat. Ada kes yang saya jumpa dalam 2-3 orang yang kena ni bukan masalah vaksin tu. Mungkin vaksin tu rosak tuan-tuan. Tapi kita tak tahu vaksin tu rosak. Dalam juta-juta vaksin ni mungkin ada 10 vaksin yang rosak tapi kita tak tahu. Takkan nak buang semua vaksin tuan-tuan, rugilah pula. Jadi kawan saya ni antara orang yang nasib tak baik lah tuan-tuan. Yang sebut antara vaksin yang rosak ni antara nurse semua ada sebut nurse. Kadang-kadang tu yang ada orang kena booster, dia cucuk booster, dia pergi kedai makan, dia mati tuan-tuan. Boleh jadi dia dapat tuan-tuan yang rosak, kita tak tahu. Yang dah expired tuan-tuan. Jadi kawan saya nasib dia yang tu lah. Cucuk tuan-tuan, dah tengah bisnes, tengah jadi, tengah meletup, tengah banyak duit, umur pun belum 40. Cucuk vaksin tuan-tuan, dia kena jangkitan kuman. Mula dia seram paru-paru, lepas tu masuk bawah pinggang. Dan tiba-tiba dia meninggal. Saya pun terkejut. Tuan-tuan, mati datang dalam keadaan kita pun tak sangka tuan-tuan. Ingat ni bukan tempat kita tuan-tuan. Walaupun kita tengah pendapatan kita sebulan ratus ribu, juta tuan-tuan, duit kita banyak tuan-tuan, banyak mana. Kalau mati mai dia mai tuan-tuan, kita tak boleh buat apa. Sebab ni bukan tempat kita nun di sana tuan-tuan. Tu Nabi sebut, jadikanlah diri kita ni tiap-tiap pagi kita anggap kita bukan di sini tuan-tuan. Kita orang asing di sini. Tempat ataupun orang yang lalu, kita lalu je sini tuan-tuan. Kita ni tunggu masa je mati tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Tu pergi kubur tuan-tuan. Orang yang dalam kubur macam kita dulu. Betul tak? Jalan-jalan, makan roti canai, menyembang, gelak ketawa. Betul tak tuan-tuan? Gelak seronok tuan-tuan. Tiba-tiba mati tuan-tuan. Sama, kita pun macam tu tuan-tuan. Sama dengan kita je tuan-tuan. Nanti kita pun duduk dalam kubur tuan-tuan. Jadi kena ingat tuan-tuan, renung-renungkan. Renung-renungkan. Dan Nabi sebut sambung lagi, Nabi sambung hadis tadi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wa'dud nafsaka fil mauta. Hitungkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang dah mati. Kena sedar diri kita ni bersama dengan orang-orang yang mati. Pasal apa? Nanti kita mesti mati. Jadi hitungkan dulu tuan-tuan, kita ni di kalangan orang-orang yang mati. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok. Kemudian, mana tahu sisa ajal yang tinggal hanya sedikit saja, tak tahu. Banyak mana saya tak tahu. Banyak mana lagi umur saya. Haji Jamal pun tak tahu banyak mana. Tuan-tuan tak tahu. Haji Rosli pun tak tahu panjang mana umur saya, tak tahu. Boleh jadi saya lagi pendek umur saya tuan-tuan, saya tak tahu. Ramai je kawan saya yang dah mati tuan-tuan. Ramai, walaupun di 30-an banyak mati aksiden, mati kansernya, mati kencing manisnya, mati rosak bawah pinggang tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan mati tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan, tapi kita akan mati. Itu benda yang kita kena renung-renungkan. Dan saya tengok, tuan-tuan senang tuan-tuan buka YouTube. Saya tengok di YouTube. Bila saya buka YouTube tu kadang-kadang ada video yang lalu kan. Ada satu video tu saya tengok di luar negara, di Filipina dan sebagainya. Mereka ni rupanya orang yang non-Muslim kan, bukan Islam. Bila mereka mati ni, mereka tanam di satu kubur tu, dia tiap-tiap tahun kena bayar apa panggil? Kalau macam kita khairat kematian sekali je, betul tak kan? Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan nak tanam dekat masjid lain, dia kena bayar kan. Mahal sikit lah. Jadi tuan-tuan, di tengok di Filipina orang bukan Islam lah. Mereka tiap-tiap tahun mereka kena bayar macam apa, sewa kubur tuan-tuan. Kena bayar sewa kubur. Tapi tempat kubur tu cantik lah. Mereka urus lah. Dia punya apa, dengan rumputnya tak ada, mereka jaga bersih. Tapi tiap-tiap tahun kena bayar sewa. Jadi biasanya mereka mati, mereka mula-mula mati tu mereka tanam situ lah. Dan biasanya mahal tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kalau dalam agama apa yang bukan Islam, non-Muslim, tengok Kristian, dia pun punya keranda pun ribu tuan-tuan. Keranda dia pun tu bukan murah, mahal keranda dia buat cantik. Dia pun punya, tuan-tuan tengok proses pemakaman dia pun dengan ada apa, dia pada buat kadang-kadang dia buat upacara yang mahalnya. Tengok kalau Cina mati kan, kita tengok macam mana upacara dia, ada yang menyanyi, dia buat sedih, dia ada grup tuan-tuan.
Kalau kita ada grup tahlil tuan-tuan, tuan-tuan tengok Bagan Serai baru ni ada meninggal kan, tengok masa saya dulu tengok ada duduk menyanyi sedih. Dia kena buat sedih. Walaupun dia tak sedih, tapi dia kena buat sedih, itu kerja dia. Dia buat syair sedih apa, bukan free tu, bayar semua tu. Tuan-tuan, tak apalah, ceritanya saya tengok di YouTube tu, depa bayar ni sekadar mana yang depa mampu lah. Kalau depa mampu bayar 10 tahun, 10 tahun. Kalau 20 tahun, 20 tahun. Sebab apa nak bagi dalam mula-mula mati ni, bagi okey sikit lah kubur ni. Tapi katakanlah dah lama, ahli waris pun dah tak mampu bayar, ataupun ahli waris pun dah malas nak bayar, lama dah mati, baby lah, mereka akan gali kubur tu. Gali kubur tu dipanggil exhum. Exhum, tuan-tuan, exhum. Tuan-tuan kalau type exhum dia di apa, EXHUME, macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Malah yang saya tengok tadi, ada raja-raja pun ada. Raja-raja dulu, raja-raja di Eropah dulu tuan-tuan, raja-raja di Britain, di Poland, di Jerman, di Rusia. Raja-raja dulu ni mereka mati dengan upacara yang hebat. Bila datang zaman moden tuan-tuan, kan mereka nak buat pembangunan tuan-tuan, kubur-kubur raja ni habis semua mereka buka. Sebab tu di Perancis tu dia ada bawah tanah tu yang dia kumpul segala rangka tulang. Tuan-tuan, kalau pergi Perancis tuan-tuan boleh masuk dalam dia. Dia panggil apa? Istana tulang kot. Dia bawah tanah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, tulang ada berjuta tuan-tuan. Berjuta tulang. Tuan-tuan tengok kat YouTube pun boleh tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk, orang yang masuk seram lah tuan-tuan. Dia susun cantik tuan-tuan. Ada berjuta. Malah ada raja-raja yang hebat-hebat di Perancis pun, mereka semua gali kubur di situ. Sebab apa? Negara mereka padat tuan-tuan. Mereka perlu pembangunan. Jadi tak boleh tanah itu disia-siakan untuk kubur-kubur yang hebat-hebat. No. Macam kita di Malaysia ni tanah banyak, betul tuan-tuan. Gunung banyak, hutan pun banyak tuan-tuan. Ni mereka padat. Jadi tuan-tuan, saya tengok yang satu tu saya tengok di Filipina kalau tak silap. Dah Tok Wan mereka dah 18 tahun, mereka pun tak bayar lah. Mereka gali kubur tu, mereka letak di tempat lain lah, bukan di tempat hebat dah. Masa dia gali tu, dia gali, Allah, kita tengok, kemudian dia buka keranda yang dah 18 tahun. Kemudian kita tengok mayat dalam tu dengan ada ayak-ayak mayatnya tuan-tuan tepi tu, Allahu Akbar. Masa dia bawa keluar tengkorak, memang kebanyakannya tuan-tuan tengok di YouTube memang dia tunjuk sungguh tengkorak. Macam mana tengkorak yang dah 18 tahun, yang 30 tahun. Dia akan tunjuk, ni lah tengkorak Tok Wan ni bah. Kalau di Indonesia tu lagi hebat. Tiap-tiap tahun tuan-tuan, saya lupa di Indonesia tu masih ada tuan-tuan. Tiap-tiap tahun mereka buat apa, perayaan mengeluarkan orang mati daripada kubur. Ada tuan-tuan di Indonesia. Tiap-tiap tahun sampai masuk dulu mesti Nusantara tuan-tuan. Sampai sekarang mereka buat. Tapi dia bukan Islam. Di Indonesia tu kalau dah tanam, katakanlah ayah dia ke mak dia mati dah setahun, ada sampai satu tarikh tu mereka gali semua kubur. Ui, sakan ni tuan-tuan. Berarti mereka buat apa? Mereka ambil mayat mak mereka, ayah mereka buh sekali, bersanding sekali, berarak keliling kampung tiap-tiap tahun tuan-tuan. Saya tengok, subhanallah. Tapi kita tengok tu, kita belajar tuan-tuan. Kalau kita bangga dengan rupa kita, kita bangga dengan pangkat kita, kita bangga dengan kekayaan kita, kita bangga dengan rumah kita, kita bangga dengan segala-galanya. Bila kita tengok tuan-tuan mati tinggal itu ya, betul tak? Harta tak ada kan. Mayat ni yang ikut dia 3, 2 balik 1 tinggal, betul tak? Yang ikut mayat ni 3, 2 balik 1 tinggal. Yang 3 yang 3 ikut ni apa? Yang pertama ahli keluarga, betul tak? Bila kita mati, ahli keluarga mai hantar. Saya ingat dulu lama lah, dalam 2 tahun 3 tahun lepas, di surau Parit Haji Ismail Bagan Serai, saya di kuliah malam tu. Masa saya mai, saya kata, apa ni orang punya ramai, polisnya dengan baju polis ni, siapa pula mai? Rupanya ada pegawai penjara veteran meninggal. Dia dah lama di Sungai Buloh, dia tak kahwin lagi tuan-tuan, umur 50-an lah, dan dia meninggal di Sungai Buloh. Maka dia pemain dengan keretanya, mungkin dia ada pangkat bagus kot, saya rasa lah. Mungkin dia pangkat bagus. Saya tengok ramai pegawai-pegawai penjara mai, pegawai penjara yang bagus-bagus pangkat, dan satu bas mai. Kereta penuh tuan-tuan di Parit Ismail tu, dengan bas bijinya tuan-tuan, surau tu penuh. Rupanya ada seorang meninggal. Dia pun pakat-pakat ramai tuan-tuan, tanam di mana? Batang Buluh tu. Dekat ustaz apa? Ustaz, dulu ada ustaz mengajar ni, ustaz apa? Ada ustaz tu tanam situ lah. Tua dah ustaz tu, apa nama tu? Tuan-tuan kenal kot? Bukan ustaz Bakap, seorang lagi. Ustaz Bakap meninggal lah. Ustaz Mek Jam. Ustaz Mek Jam saya pergilah. Di dekat dengan Ustaz Mek Jam lah.
Jadi tuan-tuan, masa dia pergi tu saya tengok dengan penuh kehebatan Allah tuan-tuan, dengan kawan-kawan ramai penuh tuan-tuan lepas hantar. Tapi saya terbayang lah tuan-tuan, malam tu je lah, betul tak tuan-tuan? Lepas tu orang tinggal, orang balik, orang tak tengok dah lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Malam tu je lah, tinggal lah. Masa kita mati, ramai pergi tuan-tuan, semua pakat pergi, ahli keluarga pergi. Yang kedua apa tuan-tuan? Harta. Betul tak? Kalau ada welfare sampai kubur. Kalau ada Porsche Cayenne sampai kubur. Kalau ada Lamborghini sampai kubur. Tapi dua ni balik ke tak balik? Hai, balik. Tak ada orang tanam dengan welfare tuan-tuan. Tak ada orang tanam dengan Lamborghini tuan-tuan. Tak ada orang tanam. Adalah dulu di Amerika, dia sayang sangat motor Harley Davidson tu, dia sayang sangat. Dia pesan kat keluarga dia, tanam aku duduk atas motor. Orang tanam atas motor macam tu. Ada, saya ingat dalam 2-3 tahun lepas, baru pergi dalam 2-3 tahun lepas, dia pun tanam, dia pun memang atas motor Harley Davidson macam tu dia duduk tuan-tuan. Tapi nak buat apa, motor pun jadi besi buruk tuan-tuan. Yang lain tuan-tuan, orang tak nak tanam tuan-tuan. Betul tak? Orang tak tanam pun. Ahli keluarga balik tak? Suami sayang lagu mana pun bini sayang sungguh-sungguh. Sanggup ke tidur atas kubur? Tak berani, betul tak? Tak berani, sayang sungguh, tapi tak mau tidur atas kubur. Betul tak? Silap-silap 2-3 hari dia pun dalam dia pergi menikah lain tuan-tuan. Betul tak? Nangis apa? Air mata buaya tuan-tuan. Nangis tak nikah? Bukan tak boleh menikah, boleh je menikah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tentang manusia tu berubah. Yang tinggal satu lagi apa? Ahli keluarga, harta, amalan. Amalan bila hantar tu, amalan follow sekali, ikut sekali. Tapi dua balik, amalan tak balik. Amalan tu duduk dengan kita bukan sehari, bukan 2 hari, sampai bila tuan-tuan. Dah kiamat, amalan duduk sekali. Di padang mahsyar, amalan duduk sekali. Nanti nak lalu titian syirat, amalan duduk sekali. Setia amalan dengan kita. Malah amalan dia akan main dalam rupa orang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan banyak buat baik, dia main dalam rupa orang yang cantik, handsome, wangi. Kalau banyak amalan buruk, dia main dalam rupa yang hodoh, rupa yang busuk. Bukan saja dia teman kita dalam kubur, dia teman kat padang mahsyar, dia titian sirat, dia teman. Alam kubur pun dah berpuluh tahun, mungkin 1000 tahun tuan-tuan kalau tak kiamat. Alam tu, padang mahsyar berpuluh-puluh ribu tahun, ahli keluarga lari habis semua tuan. Yauma yafirul mar'u min akhi, semua pakat lari tuan-tuan. Amalan tak tinggal. Sayanglah tuan-tuan kalau hidup di dunia ni kita malas beramal. Betul tak? Baca Quran malas, semayang sunat malas, semayang ada orang semayang pun tak. Rugilah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, mana tahu sisa ajalnya yang tinggal hanya sedikit saja, padahal anda sedang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan dunia padahal dah nak mati. Dan membelakangi pula urusan akhirat. Jika maut datang menyambar anda sedang anda dalam keadaan tersebut, nescaya anda kembali kepada Tuhan sedangkan anda masih belum bersiap sedia untuk menemuinya. Kalau sibuk dengan dunia, ni sibuk sehingga mengabaikan benda yang wajib, ataupun sibuk sampai tak sempat taubat. Betul tak? Dia mungkin orang yang semayang, tapi dia banyak dosa dan dia tak taubat. Nantilah aku taubat. Betul tak kan? Sibuk dengan urusan dunia dia. Jadi kita meninggal bertemu dengan Allah tuan-tuan, mati je tuan-tuan. Bila kita mati je tuan-tuan, kita tak mati je. Tu kena ingat. Kat dunia ni kita hidup, susah lagu mana pun, nanti mati selesai. Betul tak? Habis cerita tuan-tuan. Nanti kalau saya mati tuan-tuan, habislah cerita saya kat dunia ni. Betul tak? Orang sebut salah, meninggal dah Ustaz Usam. Meninggal dah. Orang masuk syurga lah kot. Meninggal dah Ustaz Usam tu. Kesian, muda-muda mati lah. Mungkin tuan-tuan sebut lagu tu. Betul tak? Tapi tuan-tuan sebutlah dalam sebulan 2, lepas tu mai ustaz muda, betul tak kan? Mai ustaz muda yang lain lebih semangatnya tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah tak ingat Ustaz Usam. Yang mana tak ingat pun, betul tak? Tuan-tuan pun dah tak ingat tuan-tuan. Itu cerita kita di dunia tuan-tuan. Saya pergi dulu masa saya pergi Masjid Negara kan. Ziarah kubur pahlawan, betul tak? Ada menteri-menteri hebat-hebat dulu kan. Kau kat Masjid Negara tu ada Tan Sri Ghafar Baba, ada siapa lagi di situ? Saya lupa tuan-tuan. Tu Razak situ ke? Yang di situ di kubur pahlawan tu. Tuan-tuan pernah pergi tak? Ada kan? Siapa lagi Tapi tak ramai sangat lah. Tunku Abdul Rahman tak ada ke situ. Di Kedah kan? Saya pergi, saya ziarah. Ialah orang yang berjasa tuan-tuan dengan negara kita. Orang yang dulu negara kenal dia. Negara kenal dia tuan-tuan.
Tapi saya terbayanglah berapa ramailah yang mengenang tuan-tuan. Saya terkenang berapa ramai yang mengenang jasa mereka ataupun masih ingat depa tuan-tuan. Ataupun paling koman pun mai ziarah doa lah untuk depa. Betul tak? Berapa ramai yang ingat tuan-tuan. Kalaulah sehebat orang di makaman pahlawan pun tuan-tuan. Saya pergi Masjid Negara, ada orang pergi tapi tak ramai sangat. Perasan tak? Kadang-kadang kosong, tak ada orang sangat pun tuan-tuan. Kalau kita ni tuan-tuan yang tanam di Bukit Semanggi tuan-tuan, lagi kita pun nak ziarah. Tanam di Bukit Semanggi tuan-tuan, ataupun kita tanam di Bukit Butuh tuan-tuan, betul tak? Kubur pun dah bertindan. Siapalah yang nak ingat sangat kita ni? Yang ingat kita amalan lah tuan-tuan. Jangan malas beramal, betul tak? Rajin-rajinlah beramal. Baik, kemudian jika boleh tentu anda akan memohon agar ditangguhkan maut yang datang itu sehingga satu masa yang lain. Malangnya yang demikian itu tidak boleh dan tidak akan dikabulkan. Kalaulah kita tak bersedia, masa datangnya mati kita kalau boleh nanti dululah. Betul tak? Nanti dululah. Pasal tak bersedia. Dan kalau boleh kita nak tangguh walaupun sesaat, tunggu saatlah, nak taubat, nak beramal soleh, nak bersedekah. Baik, sebab tu kena bersedia tuan-tuan sebelum dia mai. Sebelum dia mai sedia awal-awal tuan-tuan. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika maut telah datang kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, ni orang yang tak bersedia tuan-tuan. Tak bersedia tuan-tuan, tak bersedia menghadapi mati tuan-tuan. Sedangkan mati tuan-tuan, kalau dah mati tak mati dah. Orang tu kena ingat tu. Kalau dah mati tak mati dah. Ni kat dunia hebat lagu mana pun nanti mati. Susah lagu mana pun nanti mati, selesai cerita. Betul tak kan? Lagu mana pun mati, habis cerita, tamat semua tuan-tuan. Tapi dah mati tak mati dah. Mati nanti tak mati dah. Kita dah mati, dia pun tak mati dah tuan-tuan. Dalam syurga pun tak mati, dalam neraka, dan tak ada rehat dah tuan-tuan. Tak ada rehat dah. Mati ni tak ada rehat dah. Pada orang yang tak beramal lah. Tapi pada orang yang beramal, mati itulah kerehatan bagi dia. Kat dunia penat beramal, mati itu dia rehat tuan-tuan. Orang yang tak beramal, dia tak rehat dah. Sebab tu dalam Quran sebut, summa la yamutu fiha wa la yahya. Ahli neraka ni dia hidup pun tak, mati pun tak. Pasal apa tuan-tuan? Nak kata hidup pun dia hidup dia seksa tuan-tuan, seksa. Nak kata mati pun tak mati. Hidup dia tak hidup dengan kehidupan yang nikmat, hidup penuh keseksaan. Nak kata mati pun tak mati. Jadi kat dunia ni kita boleh lari dengan kita mati. Akhirat tak boleh mati dah tuan-tuan. Tak boleh orang nanti di akhirat, kecewa aku masuk neraka, biar aku bunuh diri ya. Tak boleh tuan-tuan. Sana tak boleh tuan-tuan. Dunia boleh, kecewa lompat. Tak? Kecewa lompat mana? Lompat titian apa? Pulau Pinang tuan-tuan, betul tak? Baru dalam beberapa minggu lepas pun ada orang perempuan pakai tudung tuan-tuan. Orang Melayu kita lah tuan-tuan, pakai tudung, topi atas kepala, nak lompat terjun tuan-tuan. Cik Bella ada 2 wartawan daripada akhbar mana atas sempat paut dia, tangkap dia. Dia dalam dunia ni tuan-tuan, orang yang paling banyak bunuh diri adalah orang lelaki tuan-tuan. Paling banyak bunuh diri. Sebab orang lelaki ni adalah bila ada masalah kita jangan cakap. Kita lebih suka pendam. Tidak, kadang-kadang kita balik rumah muka masam, bini tanya, bang kenapa bang? Tidak, kita tak suka dia tanya. Tidak, Rimah suruh tanya. Tidak, kita ada masalah, malas nak simak. Orang lelaki dia suka pendam. Dia tak macam orang perempuan, dia ada masalah dia boleh tiang. Tidak tuan. Tapi ada kat orang lelaki boleh tiang. Tidak kan? Ada juga. Tapi memang kajian dah sebut orang lelaki ni paling banyak bunuh diri. Ramai. Orang perempuan paling banyak cuba bunuh diri. Tapi kenapa tak mati? Pasal orang perempuan dia tak berani sangat. Dia nak bunuh diri, tak berani tu. Tapi orang lelaki dia nekat. Kalau nak bunuh diri biasanya dia nekat lah. Walaupun tak ramai orang lelaki yang cuba bunuh diri, biasanya bila dia cuba tu memang mati ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang lelaki banyak perap hati, pendam. Kita boleh lari pada masalah tuan-tuan. Daripada masalah bunuh diri, selesai. Betul tak? Kita rasa lah padahal. Tapi bila dah mati, tak boleh bunuh diri dah. Saya ingat dulu di Aluk Punsu, kesian lah tuan-tuan. Satu orang perempuan kan, tahun 2015 kot, umur 19. Mula-mula dia mengandung luar nikah. Anak dia bagi kat orang. Masa lepas tu dia dapat lagi umur 19, mengandung lagi. Dia balik kampung dia, Saya tak boleh sebut lah
secara detail di mana tuan-tuan. Tapi kerian lah tuan-tuan. Kerian lah. Yang bagi mandi ni orang yang saya kenal lah, bagi mandi jenazah dia. Jadi yang masuk umur 19 ni dia mengandung yang kedua. Maka dia pun kecewa, sedih, dia balik rumah dia. Dan dia gantung diri dia. Dia mati dalam keadaan pok dia ada anak dalam beberapa bulan tu, anak dalam pok dia tu. Dan yang bagi mandi tu adalah masih hidup gila. Meninggal tu. Orang yang bagi mandi tu pun meninggal dah tuan-tuan. Meninggal dah pun. Jadi tuan-tuan, saya tengok kita rasa kita boleh lari pada dunia. Betul tak? Kita sedih, kita kecewa, kita gantung diri. Tapi bila dah mati, kita tak mati lah. Sana tak boleh tuan-tuan. Nanti di akhirat kita tengok tiba-tiba masuk neraka aku tu. Tak apalah, aku bunuh diri dulu lah. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Sini boleh, sana tak boleh. Nah, tuan-tuan nak lari pergi mana? Memang manusia nak lari, tapi tak boleh lari. Dalam Quran sebut apa? Yaqul insan yauma idzin ainal mafar. Manusia berkata pada hari kiamat, nak lari mana ni? Rasa boleh lari, tapi tak boleh. Keliling kita malaikat Zabaniyah. Keliling tuan-tuan, keliling. Besar-besar tuan-tuan, malaikat Zabaniyah. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Nak lari kiri kanan dan belakang tak boleh. Tuan-tuan nak bunuh diri pun tak boleh tuan-tuan. Tak boleh bunuh. Tuan-tuan tumbuk lah lagu mana pun. Tuan-tuan tak jadi apa tuan-tuan. Tak boleh bunuh diri dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tidak ada lain, kita kena banyak beramal tuan-tuan. Kalau ada dosa, banyak cepat-cepat taubat. Baik, kemudian sehinggalah ketika telah datang kepada seorang di antara mereka, dia berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah aku hidup supaya aku mengerjakan perbuatan baik yang telah aku tinggalkan itu. Kala, tidak sama sekali. Sesungguhnya perkataan itu hanya sekadar dapat diucapkannya, boleh cakap saja. Dia dah mati, dia tak beramal. Qala rabbirji'un, wahai Tuhan, bagilah aku balik-balik. Betul tak? Allah Ta'ala sebut huwa qailuha, dia saja boleh cakap, tapi tak ada apa. Di hadapan mereka ada barzah, dinding yang membatasi sampai hari yang mereka dibangkitkan. Wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi tuan-tuan, di depan dah mati ada barzah, tak boleh balik-balik tuan-tuan. Dan bila dah mati, masuk di alam kubur, kita tak boleh main dah kacau adik-beradik. Walaupun saya tak nafikanlah tuan-tuan, ada orang percaya dulu-dulu kan, kalau ayah mati ke, mak mati ke, TV jangan buka berapa lama? Tuan-tuan ada 40 hari. Ada tu. Ada orang percaya kan, jangan buka TV 40 hari, jangan buat kerja yang bukan-bukan 40 hari. Pasal apa? Pasal mak ayah duduk balik tengok, apalah anak aku buat hari ni. Ada orang percaya tak? Saya ingat lagi 40 hari tuan-tuan, jangan buka TV. Nanti kalau apa, ayah balik, tak orang balik sedih, mereka duduk tengok TV no. Aku mati dia pun tak sedih pun. Ada lagu tu. Ada orang percaya tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Ni jujur, tak ada. Roh tak balik. Cuma roh dia tak balik, dia sebut barzah tuan-tuan. Barzah ni dinding yang menghalang. Tak boleh orang yang masuk dalam kubur dia pergi balik-balik rumah, betul tak? Mengendap kan, apa benda lah anak kubur. Dia tak boleh tuan-tuan, dia tak balik dah. Tapi kalau ada orang mati, kita duk nampak dia. Pertama tuan-tuan, boleh jadi itu bayangan kita. Yang kedua, boleh jadi itu qarin dia. Qarin tak mati ya. Qarin. Kita ni semua ada qarin. Syaitan jahat. Syaitan jahat ni didudukkan kita daripada kita kecil. Kerja dia suruh kita buat jahat. Dan tuan-tuan tak boleh bakak dia. Tuan-tuan baca ayat kursi 1000 kali, bakak qarin. No, qarin kebai. Tak jadi apa tuan-tuan. Qarin ada dengan kita. Kerja dia suruh kita buat jahat. Dia satu malaikat suruh buat baik, satu lagi qarin kan, syaitan jahat suruh kita buat jahat. Qarin ni kerja dia suruh buat jahat. Kalau tuan-tuan rajin beramal, dia akan jadi lemah. Kalau tuan-tuan nak makan, bismillah. Bila tuan-tuan makan, dia tak dapat makan sekali. Bila tuan-tuan nak pakai baju, tuan-tuan baca bismillah. Tuan-tuan pakai baju, dia tak dapat pakai baju. Qarin ni ikut sebagai ulama, rupa dia macam kita. Rupa macam kita. Macam kita, sebiji. Itu jangan pelik. Kadang-kadang kita nampak, ada orang nampak kan, nampak macam dia lah, betul tak? Ada orang kadang-kadang orang kata hantu raya, betul tak? Ni pula hantu raya. Kadang bukan hantu raya, tu qarin dia. Saya pernah satu malam, saya tidur, bini saya nampak saya. Oh, tu dia. Kalau kita jeng, tak payahlah seram sangat, relax tuan-tuan. Kita suka buat seram, betul tak? Jangan buat seram. Bak cerita hantu ni sengih saja tuan, jangan buat seram, betul tak? Kita suka cerita hantu yang seram. Oi, habislah. No, hantu tak pernah bunuh orang, betul tak?
Hantu tak pernah kerak kepala orang. Hantu tak pernah pergi pelan-pelan luku kepala kita. Kalau ada orang buat tu orang lah tuan-tuan. Cerita hantu bukan cerita yang perlu diseramkan. Cerita yang tak ada apa, biasa. Dia ada di sekeliling kita. Betul tak tuan-tuan? Tak perlu seram pun. Tuan-tuan malam ni hantu main ketuk pintu. Jangan buat seram. Tuan-tuan pergi weh hang nak apa? Tu dia. Tobat dia lari tak cukup tanah tuan-tuan. Ni kita habislah weh. Kita takut tuan-tuan. Bukan begitu. Tuan-tuan cikgu apa pencin tu? Sekolah Muzaffar duduk di ni. Dan cikgu apa nama saya lupa nama. Duduk dekat Semanggui tu. Cikgu Allah lupa nama dia. Duduk di dalam Semanggui, Masjid An-Nur. Dia ada rumah di jalan apa? Dia ada rumah di Kampung Tu Susun. Cikgu apa? Apa nama? Nazmi. Orang panggil cikgu apa? Cikgu Tan. Cikgu Tan. Ni cerita saya mula dia posting dulu. Mula-mula dia posting dulu di Sarawak ke Sabah. Belakang rumah sewa mereka tu ada kubur lama. Kubur lama tuan-tuan. Orang Sabah Sarawak ni tuan-tuan, orang yang bukan Islam lah, yang peribumi kan, orang asli mereka lah, Iban ke apa ke. Mereka ni, dia tengok batu nisan mereka ni, mereka tengok mana cantik. Mereka agama, mereka dewa-dewa kan, pokok alam lah, sembah alam ni, jamu ni. Tapi batu nisan mereka ikut mana cantik. Dia tengok macam lawa batu nisan Islam, dia buat macam batu nisan Islam. Kalau dia tengok macam lawa pula batu nisan Kristian, dia buat macam Kristian. Tu yang dia viral dulu kan. Dia ambil gambar apa ni di Sarawak, kubur Islam Kristian campur. Bukan campur, orang peribumi dia memang macam tu. Dia kalau tengok batu nisan Islam lawa, dia ambil dan buat lagu mana dia rasa lawa. Tapi dia pun bukan Islam, bukan Kristian, bukan Hindu. Itu agama dia lah, agama animisme. Jadi ceritanya belakang rumah sewa Cikgu Tan sebut tu ada kubur lama kubur lah. Jadi memang gangguan dahsyat lah. Sangat dahsyat gangguan. Tapi dia pun tak kena pun. Hantu tu ganggu yang paling penakut sekali. Kawan dia seorang, Cikgu Tan cerita kawan dia tu memang penakut sungguh lah. Penakut tak tahu nak habaq. Memang jin tu duk kacau dia ya, pasal dia tahu takut. Satu hari depa Cikgu Tan ni lah, dia dengan kawan-kawan dia pergi keluar. Tuan-tuan tahulah Sarawak tu kan, keluar jauh nak balik berjam-jam tuan-tuan, nak sampai dalam kan luas. Jadi depa keluar ke bandar, nak balik tu lambat. Sampai tengah malam tuan-tuan. Kawan ni dah lah penakut. Hantu duk kacau dia. Jadi depa sementara nak sampai tu, hantu tu kacau sungguh kawan dia. Dia main cakap dinding, reng. Dia main goyang pintu. Kawan dia punya takut lah, duk sorang-sorang. Dia main duk ni. Tapi tuan-tuan, bila duk takut, lama-lama jadi geram. Betul tak? Dia duk takut. Hantu tu main goyang tingkap. Cakap ni, cakap tu. Takut. Dah lama ni. Dia jadi sakit hati lah. Dia ambil parang, dia keluar rumah, dia keliling rumah tak tahu berapa kali. Dia cari hantu tu, dia nak tetap. Itulah kali terakhir hantu tu main kat mereka. Tu tak main dah tuan-tuan. Ni kita baru dia goyang sikit. Biar dia goyang je pun. Betul tak kan? Bagilah peluang dia nak ketuk pintu. Dia tak pernah buat pintu. Betul tak kan? Macam tu tuan-tuan. Saya bukan cakap besar, tapi gitu tuan-tuan. Itu hakikat ni. Cara berhadapan dengan hantu bukan satu benda yang perlu ditakutkan. Relax tuan-tuan. Perompak, ya. Betul, perompak yang dia bunuh orang. Betul tak? Perompak orang minyak, ni kita kena takut lah. Standby. Sebab dia bunuh orang. Betul tak? Dia boleh bertindak sebagainya. Jin tak? Kita isyak tuan-tuan. Jadi barzah ni dia tak balik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak itu bukan dia. Yang bini saya nampak malam tu, dia tengok saya lalu. Nampak saya lalu. Sebab lampu buka sikit tuan-tuan. Tapi dia tengok saya tidur tepi. Saya pun diam. Dia cerita, saya diam je lah. Tuan-tuan kalau bini tuan-tuan jangan takut. Habislah aku. Dia main lalu pun hang takut. Anggaplah macam orang lalu. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan duduk rumah orang lalu, takut tak? Tak takut? Sama lah jin lalu. Betul? Nak takut pasal dia lalu. Betul tak? Bukanlah dia lalu letak barang kat tengkuk. Betul tak? Itu munasabah lah. Saya tahu itu boleh jadi qarin. Qarin ni, kalau tuan-tuan nak makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, pakai kasut baca bismillah, dia akan jadi lemah. Tapi dia tak mati. Kalau orang jin kafir ni, qarin orang kafir, kalau jumpa qarin orang Islam, qarin orang kafir ni lengkap. Dia ada pakaian, makanan dia cukup, badan dia sihat. Pasal apa? Orang yang bukan Islam ataupun orang Islam yang tak baca bismillah.
Bila dia makan, qarin dia makan sekali. Bila dia pakai baju, dia tak baca bismillah, qarin dia pakai baju sekali. Bila dia pakai kasut, tak baca bismillah, qarin dia pakai kasut sekali. Tapi kalau qarin orang Islam, bila kita pakai baju, baca bismillah, maka dia tak ada baju. Bila kita makan, kita baca bismillah, dia tak ada makan. Dia lapang lah dia, tuan-tuan. Itu kelebihan dia, tuan-tuan. Qarin ni dia tak mati. Saya ada satu kes yang saya pernah jumpa lah di kampung saya lah. Tapi senyap tuan-tuan. Orang cerita, orang segan kan. Ada satu kes tu, ayah dia mati. Ayah dia mati. Tapi dia pun diganggu lepas ayah dia mati. Dan gangguan tu agak dahsyat lah. Dahsyat dia macam mana? Dengar orang menangis keliling rumah. Dia menangis, dia ketuk pintu. Tapi dia pun segan nak cerita. Takut nanti orang kata bukan-bukan orang kampung. Betul tak? Ada orang kampung ramai yang baik, ada juga kadang-kadang yang tak baik sangat. Betul tak? Bila dia cerita kat orang tu, orang kata apa? Ayah hang belah hantu lah tu. Nampak? Dia mula nak kata macam-macam. Jadi tuan-tuan, dia pun tak cerita. Tapi cerita dia antara yang tahu saya lah. Itu ustaz, dia bercerita lah. Jadi cerita dia macam tu, dia pun tak tahu pasal apa. Mati pak dia pun, orang duk menangis keliling rumah. Menangis, riau punya teruk. Nangis tuan-tuan. Nak kata musang pandan. Musang pandan kita tahu memang bunyi macam budak nangis. Ni bukan musang pandan, ni orang tua nangis tuan-tuan. Orang tua menangis, riau. Orang lelaki pula tu. Suara riau punya teruk keliling rumah. Duk menangis tuan-tuan. Tapi dia main tengah malam. Jadi dia pun segan, dia pun tanya ustaz. Ada seorang ustaz tu kata, jangan buka pintu, dia nak masuk. Ustaz ni pun satu hai. Mana dia nak masuk? Ustaz ni pun buat seram pula dah. Kalau dia nak masuk, dia boleh masuk kok celah-celah roh tuan-tuan. Roh ni dia boleh tembus dinding. Dinding boleh tembus, dia boleh tembus. Dia bukan macam kita nak masuk, Assalamualaikum. Tidak. Roh tak payah dia boleh tembus. Syaitan dia boleh tembus. Ustaz ni boleh kata jangan buka, dia nak masuk. Lagi seram depa. Siapa pula lah yang nak masuk? Jangan sebut lagu tu. Betul. Lain kali ustaz kata apa, bacalah baca sikit ayat kursi, buka pintu, baca bismillah, Allahu akbar. Sebut itu je. Tuan-tuan, kalau ada hantu mai ketuk pintu, relax, jangan takut. Tuan-tuan baca bismillah, Allahu akbar, tuan-tuan buka. Kalau dia ada, dia terpacak, tak boleh buat apa. Kalau dia ada. Tapi biasanya tuan-tuan sebut bismillah, Allahu akbar tu pun tak cukup tanah dah kawan lari tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Itu cara berhadapan dengan dia. Boleh lah. Jadi itu pun betul tak? Bismillah. Ni ustaz kata jangan buka. Lagi dia pun hidup dalam ketakutan. Sebab duk takut, jadi dia duk kacau lagi je. Hang mengendap lah tengok. Betul tak kan? Siapa dia? Mengendap. Baca sikit ruqyah tu, qarin tu ganggu. Bila kita takut, dia lagi syok tuan-tuan. Dia lagi syok. Macam anjing tuan-tuan. Bila kita takut, dia lagi apa? Syok. Cuba tuan-tuan berani sikit dengan anjing tu. Betul tak kan? Tuan-tuan jegil sikit ke, ambil batu ke, dia pun takut. Jin pun lagu tu. Kalau kita takut, dia jadi berani sangat. Kalau kita tunjuk berani, maka dia jadi takut. Boleh tak? Jadi tuan-tuan, roh tak balik dah. Roh tidak balik dah. Kalau jumpa, itu adalah, boleh jadi dia belah hantu raya. Boleh jadi hantu raya tu adalah rupa dia. Kita panggil hantu raya lah tuan-tuan. Saya tak tahulah apa sebab hantu raya, saya tak pastilah tuan-tuan. Orang panggil hantu raya. Ataupun yang lebih tepatnya, itu adalah qarin dia. Qarin tu orang main spirit kan. Main darah tu kan. Orang panggil spirit. Baru ni kan mati seorang model apa, Thailand kan, Teng Munida kan. Semua saya tak kenal pun jadi kenal tuan-tuan. Bagus Ustaz Kazim pesan, Ustaz Kazim nasihat. Dia duk kalut sangat pasal apa? Betul tak? Duk kalut sangat dengan Teng Munida ni. Siapa dia? Dia bukan Islam. Punya kalut, punya banyak detektif di Malaysia ni dengan Teng Munida ni. Semua orang kenal. Imam Nasir pun kenal tuan-tuan. Imam Nasir orang Teng Munida. Imam Nasir pun kenal. Sebab duk baca Facebook tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, depa ada satu kes tu, depa panggil roh. Ni Buddha punya style panggil roh. Temunida ni dia masuk dalam badan orang. Macam kita menurun lah tuan-tuan. Betul tak? Cik menurun apa, Tok Wan dulu masuk. Mana ada Tok Wan masuk? Itu jin yang masuk. Jadi bila Temunida ni, dia pun nak cari mayat dia tak jumpa. Jadi dia pun panggil roh masuk dalam badan orang seorang, macam menurun tu. Orang tu ada video dia di YouTube, menjerit-jerit apa semua, dan dia bagi tahu Temunida berada di bawah jambatan, dan dia pun jumpa bawah jambatan. Betul lah roh dia? No. Itu qarin dia. Memang boleh panggil qarin. Yang black metal main lama dah, yang main spirit tu, bagi darah tangan main apa?
Dia main apa? Main healing kan. Betul, healing tu pusing. Dia bukan roh. Memang Qorin tu mai. Bila kita buat ritual-ritual yang bukan-bukan. Dan Qorin tahu lah mayat dia kat mana. Qorin kan duduk dengan dia. Bila dia mati, Qorin tak mati, Qorin tahu dia kat mana. Boleh lah. Okey, saya minta maaf tuan terlajak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana ba'd tafarruqan ma'sumah la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.